الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijaddatina wa liusratina wa liashabina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka minat tuqa wal afaf wal huda wal ghina fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا إلى بيتك العتيق ومسجد النبوي في هذا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan doa sebelum pengajian dan juga bacaan amalan sebelum pengajian. Terima kasih kepada admin pada malam ni, Kak Amira dan juga Kak Azrina Abu Bakar dan seluruh ahli jawatankuasa keluarga besar Gubernur Iman ini. Alhamdulillah yang memulakan pengajian ini dengan bacaan Suratul Kahfi ayat pertama dan ayat terakhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memandang usaha kecil kita ini dan kita semua diberikan perlindungan pada masa tiada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Bismillah. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو ذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو ذنوبنا فاغفر لنا يا الله
اغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 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 استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tajuk ini kita dah selesai pada permulaan mukaddimah ketika mana saya memperkenalkan buku ini kepada sahabat-sahabat dan keluarga besar Gemendor Iman ini. Kalau masih ingatlah Kak Amira dengan Kak Azrina. Dua orang je aku sebut. Lepas tu Kak Amira? Ya, Ustazah. Kak Tak berani Amira, nak tahu. Ustazah nak panggil nama orang lain semua. Kak Amira macam tak berapa dengar saya cakap tu. Dengar ke tidak? Dengar tak suara saya? Subhanallah. Saya rasa line merah Ya, ni. Tanah merah ni dengar jelas. Tanah merah dengar jelas. Tanah apa lagi ni? Tanah liat. Tak ada, saya kira je. Tanah Kak merah Amira punya Ustaz. speaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nurhani. dengar. Tanah merah ni dengar jelas. Dia Kak Azrina yang dia tak berapa dengar. Tak apalah. Tak mengapa. Sila matikan suara Kak Amira. Sudah lepas sebenarnya. Tak apa. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok. Kak Amira, boleh mute kan suara? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mudah-mudahan line Kak Amira baiklah. Nanti kan aku tanya lain dia jawab lain pula. Nanti Kak Azrina kalau dia tak terjawab, Kak Azrina tolong jawab lah. Ataupun mana-mana admin yang ramai ni. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita akan menyerusuri secara ringkas sahaja sebab kita dah selesai perkara ini sebelum ini bersama sahabat-sahabat Gemendor Iman. Untuk permulaan, betul-betul masa tu nak memperkenalkan buku ini dan inilah istilah-istilah Allahumma salli ala Muhammad bagi setiap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pengenalan beberapa istilah fiqh ini, maka pengertian dan pengenalan bagi istilah ilmu fiqh ini, maka ia terbahagi hampir kepada subhanallah walillahil hamd ada 13 dan hari ini kita akan menyambung untuk bab yang pertama insya-Allah. Ya, kira laju ni alhamdulillah. Baru beberapa kali. Kan sepatutnya seminggu sekali je tapi minggu ni dah jadi 2 kali. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Inilah yang saya katakan kepada ibu-ibu dan kakak semua. Seluruh pengurusan Gemendor Iman ini, kalau Allah izinkan untuk segera kita menyelesaikan, saya rasa mukadimah ni
dalam 3-4 kali kira efisien lah. Kira sangat berjaya sebenarnya. Alhamdulillah. Kita akan masuk bab yang pertama. Kak Noreha yang tanya kan. InsyaAllah hukum bersuci, tapi sebelum kita akan bertemu hukum bersuci ini, kita akan revision sedikit berkaitan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istilah pengertian istilah-istilah fiqh ini insya-Allah biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada sahabat-sahabat yang bersama di FB official FB saya, Ustazah Nur binti Kasmuri. Terima kasih singgah juga sahabat-sahabat dan seluruh perkataan Kak Amira. Saya suka bila dia mulakan pecinta ilmu, masya-Allah, tabarakallah. Ni satu perkara yang Allah izinkan. Kita menyintai majlis ilmu tu satu kebaikan. Yang singgah itu lebih luas dia punya keberkatan. Yang mendengar dan memahami dia lebih istimewa di sisi Allah. Tetapi yang lebih utama di sisi Allah adalah yang mengamalkan ilmu. Bukan sahaja keluar masuk majlis ilmu tapi tidak beramal. Mudah-mudahan Allah izin untuk kita melalui fasa-fasa kehidupan ini dengan belajar, memahami, kemudian kita beramal. Akhir sekali, ada akhir lagi, ingatkan dah akhir tadi, kita menyebarkan majlis ilmu ini, insya-Allah. Terutamanya hari ini kita menyambung pengajian kita berkaitan kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i, dan ia adalah dikategorikan sebagai majlis ilmu yang hukumnya adalah fardu ain untuk kita semua. Orang lain yang tak masuk pada kelas ini pada hari ini, dia perlu dan wajib mencari kelas lain untuk belajar tentang ilmu fiqh ini. Termasuklah juga ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulakan bab-bab fiqh dan masalah-masalah, dalam pernyataan pertama ni berkaitan dengan istilah fiqh, dia akan ada didatangkan oleh Allah SWT beberapa permasalahan. Permasalahan berkaitan dengan apa? Dengan fiqh ini. Dan fiqh inilah yang akan menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad penyelesaian bagi masalah-masalah yang ada kaitan dengan hukum fiqh ini. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang baru masuk dekat Google Meet Live Gemar Nur Iman ini dan juga FB Live saya. Terima kasih singgah. Mudah-mudahan Allah redha insya-Allah. Jadi istilah-istilah ini kita kena sekurang-kurangnya tahu. Yang biasa kita dengar ada 5 je tau. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi kalau belajar fiqh dia jadi 12. Banyak sungguh dah. Jadi siapa-siapa yang belum pernah mendengar, alhamdulillah hari ni Allah izin dengar. Tapi untuk sahabat-sahabat Gemar Nur Iman ni, saya rasa orang yang sama dah pernah mendengar. Ni kira murajaah. Murajaah itu adalah revision, dan seperti mana yang kita ketahui bahawa mengulang-ulang ilmu itu adalah dikira sebagai apa Kak Amnirah? Zikir. Zikrullah. Bukan zikir aja. Dia zikrullah. Sebut betul-betul. Zikir banyak zikir. Kadang-kadang kita ingat banyak perkara, tapi yang paling utama adalah dia disebut sebagai pengulang-ulang ilmu itu adalah zikrullah. Zikrullah, insya-Allah. Yang pertama, istilah yang pertama adalah fardu, dan fardu ini adalah berkaitan dengan perkara yang satu ibadah yang tuntutannya secara jazim, yang ini putus. Dia tak boleh tidak. Bila dia putus dan jazim ini ataupun jazim ini, dia kena buat, kemudian bila dia buat, Allah akan berikan pahala. Kalau tak buat, dia akan dikenakan azab oleh Allah SWT dan padanya disertakan dengan dosa. Wala'udzubillah min zalik. Contoh cerita tentang fardu ialah kefarduan puasa pada bulan Ramadan yang akan mendatang ini. Mudah-mudahan kita semua adalah pilihan Allah untuk menjadi tetamu juga kepada Ramadan.
Walaupun selalu kita mendengar Ramadan itu adalah tetamu kepada kita juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersama-sama menjadi tetamu di dunia ini. Kita hanya berlayar sahaja di dunia ini. Akhirnya kita akan meninggalkan keseluruhan ini. Cuma apabila bertemu dengan 1 bulan ini, maka telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, berpandukan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 183. Dah boleh hafal lah, pakat-pakat hafal dalil ni. Ini dia punya depan dia saja. Sebahagian daripada dalil keseluruhan tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Seperti mana yang disebutkan kat situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang penuh. Oleh itu sesiapa yang berpuasa akan diberikan balasan syurga. Senang aja. Siapa yang taat perintah Allah dan berpuasa bulan Ramadan, syurgalah dia punya ganjaran. Kalau tak buat, sebaliknya mafhum muhalafahnya, kau buat, kau dapat syurga. Kau tak buat, nerakalah maksudnya. Wa'udzubillah min zalik, dan dalam neraka itu ada azab yang akan disertakan bagi mereka yang tidak mahu taat dengan perintah Allah dalam syariat ini, yang disebutkan sebagai istilahnya fardu. Yang kedua, istilah sebagai dalam fiqh ini adalah disebutkan sebagai wajib. Di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wajib dan fardu adalah sama sebenarnya. Kedua-duanya sama kecuali pada hukum ibadah haji sahaja. Di mana ibadah haji itu ada wajib haji, dia ada rukun haji. Haji je yang ada macam gitu. Puasa, dia rukun puasa je. Dia tak ada wajib puasa. Wajib puasa tu istilah kita cakap. Bila wajibnya puasa? Contoh je tu. Ramadan. Macam tu je. Dan juga apabila kita bernazar. Kita bila bernazar, wajiblah puasa tu. Bukan puasa Ramadan saja, tapi hakikatnya puasa yang wajib ini adalah puasa Ramadan. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila istilah wajib ini dalam manasikul hajj, dalam kefarduan haji, ialah apabila dia lakukan perkara itu, maka dia mendapat haji yang lebih sempurna. Dan apabila dia meninggalkan wajib haji itu, tidak membawa kepada luput dan batalnya ibadah haji. Naik sikit Kak Azrina. Subhanallah. Wajib dah. Subhanallah. Suara saya tak clear ke Kak Azrina? Clear Ustazah. Ada gangguan? Tak, okey, clear. Alhamdulillah. Ustazah. Yang kedua ni, contohnya adalah apabila pada musim haji. Alhamdulillah. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, wajib dan fardu adalah sama kan? Tetapi dalam ibadah haji, kalau dia tak buat wajib haji, hajinya tetap sah. Ibadah haji, Allahumma salli ala Muhammad, tidak menyebabkan haji itu terbatal. Contohnya melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah, berihram di miqat, dan kalau wajib haji yang lain. Yang kalau nak belajar seluruhnya, kena belajar dalam bab haji. InsyaAllah, kalau kita diberi kepanjangan usia dan umur, keseluruhan tentang haji dan umrah ini adalah pada jilid yang kedua. Doalah pada Allah, saya masih dipilih untuk bersama dan kita semua diberi izin untuk meneruskan pengajian ini bersama sehingga jilid yang kedua boleh kita belajar secara details, secara menyeluruh berkaitan dengan haji dan juga umrah ini. Wajib tentang kewajipan haji dan juga umrah, insya-Allah. Jadi hajinya tetap sah kalau dia meninggalkan wajib haji. Justru itu cuma bila dia meninggalkan wajib haji, dia menggantikannya wajib dengan fidyah ataupun dam, iaitu menyembelih binatang ternakan
Sementara fardu dalam bab haji ialah perkara next Kak Aminah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bab haji ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkaitan dengan jadi Allahumma salli ala Muhammad, jika ditinggalkan wajib haji, dia tak luput kan ibadah hajinya. Contoh, kalau dia meninggalkan wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan fardu lain, sesiapa yang meninggalkannya ketika menunaikan haji, batallah ibadah haji itu. Kerana contoh yang diberikan ini bukan wajib haji. Ini adalah rukun daripada rukun-rukun haji. Subhanallah. Okay? Yang disebutkan contoh tadi itu. Tapi wajib haji ini, Allahumma salli ala Muhammad, adalah disebutkan tadi yang ke atas. Contohnya adalah jamrah, melontar jamrah. Sama ada jamratul ula, jamratul wusta, ataupun jamratul aqabah. Maksudnya, ketiga-tiga jamrah tu kalau tak buat pun, haji tetap sah. Tapi kena bayar fidyah. Tapi kalau rukun haji tak buat, hajinya tak sah. Dia kena bayar fidyah dan kena datang lagi tahun hadapan. Barulah dia dapat haji itu. InsyaAllah. Yang ketiga, istilah yang disebutkan sebagai fardu ain. Fardu ain ni saya selalu ulang-ulang dalam kelas ni. Fardu ain. Fardu ain ini adalah tuntutan wajib. Bila dia wajib, kepada siapa wajib ini? Kita kena faham wajib ini kepada setiap individu mukallaf. Siapa? Kita semua. Siapa? Saya, ya Allah. Kami semua ini, ya Allah. Kami semua adalah mukallaf. Dalam kelas ni saya rasa tak ada kanak-kanak. Bukan dalam kelas saya yang pagi tu dengan anak-anak sekali. Dia boleh join kelas tu, insya-Allah. Kelas ni pun boleh sebenarnya, tapi jarang-jarang saya nampak. Kalau kelas fardu ain saya ni, mereka bawa sekali anak-anak. Sebab pukul 9 lebih ni anak-anak dah tidur dah. Yang tinggal ibunya saja. Mungkin suaminya dekat sebelah lah agaknya mendengar sekali. Dia ajak dengar sekali. Dengar bang, ada kelas ni bang. Contoh, kalau tak ada tu, panggillah suami tu sekali-sekala. Sebab kadang-kadang, kalau kelas-kelas saya lain, dia akan cakap, saya tengah duduk dengan suami saya ni Ustazah. Dia beritahu, okey lah, dengar sekali. Alhamdulillah. Maka hilanglah dia punya kewajipan tu nanti. Kerana apa? Dalam bab fardu ain ini, bila kita melakukan suatu perkara, anak dengar, suami tak ada. Alhamdulillah. Anak-anak dengar, Alhamdulillah. Pun satu perkara kebaikan. Dan dia melepaskan tanggungjawab sebagai fardu ain ini, jika ke atas seseorang itu dari segi belajarnya. Tetapi dari segi pengamalannya, contohnya solat, puasa dan haji bagi mereka yang berkemampuan. Haji bagi mereka yang berkemampuan. Manakala solat dan juga puasa adalah bagi setiap mukallaf. Kalau dia ada sebab untuk tidak mampu melakukan ibadah solat itu dengan berdiri, dia boleh duduk. Wajib juga melakukan dan menjalankan solat fardu. Dia duduk. Kalau tak boleh duduk, ini saya suka ulang-ulang perkara ni, dia boleh baring. Kalau tak boleh baring, dia memerlukan menggunakan kerdipan mata. Itu paling akhir. Kalau dah tak boleh semua tu, kita kena Semayangkan dia. sembayangkan dia. Dia dah meninggal lah tu namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia dah meninggal, kitalah berkewajipan pula menguruskannya yang hidup. Jangan dibiarkan aja. Tak apa, nanti ada orang lain uruskan. Kalau orang lain uruskan, kita selamatlah. Contohnya begitu. Itu lagi nanti dalam istilah seterusnya, insya-Allah. Itulah cerita tentang fardu ain ini. Dia ibadah ini wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai didirikan sebahagian mukallaf. Tak boleh. Setiap orang kena buat sendiri untuk diri dia.
Saya, Kak Amnira, Kak Ruslina, yang saya nampak nama ni Kak Seliana, Kak Ajah Rosniati, dan seorang lagi ada nama admin Gubernur Iman itu, ada Kak Rohana, Kak Faizah, Kak Rosmajid, Kak Rohana Hashim, Kak Noreha, Kak Hasnah Ismail, Kak Sania Ondali, Kak Irwana Irsyad, dan ramai lagi yang berada di sini. Kalian semua dan saya, bila cerita tentang fardu ain, tak boleh pas kat orang lain. Tak boleh sabkan ibadah tu pada orang lain. Contoh, saya malas nak sembahyang Isyak malam ni. Contoh, Kak Azrina, hari ni saya malas nak sembahyang. Saya masukkan duit dekat akaun akak lah RM10. Tolong sembahyang untuk saya. Bukan sembahyangkan saya Sembahyangkan saya tu saya dah meninggal. Ustazah. Tolong sembahyang on behalf saya. Bukan sembahyangkan saya, jangan macam-macam. Masih hidup lagi ni, saya boleh bercakap lagi ni. Alhamdulillah. Allah SWT. Kalau saya dah kena disembayangkan, jauh sangat nak suruh Kak Azrina. Kak Azrina dekat Ipoh. Perak. Dekat Ipoh, dekat Perak. Saya dekat Johor. Jauh now nak suruh sembayangkan saya. Tapi kalaulah ditakdirkan saya meninggal malam ni, diberi pemberitahuan dekat mana-mana kelas. Diumumkan, contoh tak adalah diumumkan. Diberitakan bahawa Ustazah Nolia meninggal dunia. Contoh. Maka kalau malam kalian akan esok pagi. Contohnya tu kan. Maka kalau Kak Amira dengan Kak Azrina berhajat untuk solatkan saya, tiba-tiba rasa jauh juga tu nak pergi Johor kan. Meninggalnya kat Johor, contoh. Jadi ada lagi cara lain untuk buat penghormatan. Buatlah solatul ghaib untuk jenazah saya. Contoh gitu. Tapi kalau boleh sampai Johor jumpa saya, bukan jumpa saya. Qiyadul Mayit, ziarah mayat saya tu dan mendoakan, itu adalah perkara yang paling utama lah sebenarnya. Dia bukan kewajipan fardu ain. Dia adalah kewajipan fardu kifayah. Nak ceritanya solat itu, tetapi dalam solat itu ada dibahagikan kepada beberapa bahagian yang disebutkan. Fardu ain adalah solat fardu, dan ada solat-solat yang disebutkan sebagai fardu kifayah yang saya sebutkan tadi tu. Wallahu a'lam. Nanti Ustazah beri alamat rumah. Apa kaitan pula ni? Allahumma salli ala. Tadi so ziarah, bagilah alamat rumah. Oh, nak ziarah. Kalau saya dah meninggal tak boleh bagi dah. Tanya orang lain lah nanti Ni kalau masih hidup okey lagi. Boleh. Hidup kalau tengah hidup, masih hidup ni boleh ziarah insya-Allah. Bi'idznillah. Tawa kat Roha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu fardu ain. Kita berbalik kepada fardu kifayah yang saya sudah ceritakan ini lebih dahulu, dan fardu kifayah ini suatu tuntutan ke atas kumpulan orang Islam. Kita ramai-ramai ni sebahagian je buat. Selesailah macam tadi tu. Solat jenazah. Tak semua orang wajib untuk solat, tapi sebahagian daripada mereka yang duduk sekampung dengan saya. Sekarang ni saya duduk Taman Daya, dan kalau saya meninggal dekat Taman Daya ni, orang Taman Daya lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kena uruskan jenazah saya. Mudah-mudahan saya dapat meninggal di Haramain. Amin ya rabbal alamin. Tak kisahlah sama ada di Madinatul Munawwarah ataupun di Makkahul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sana nanti akan diuruskan, hanya sebahagian saja orang yang menguruskan. Bukan semua orang kena berpusu-pusu pergi contohnya pergi bilik mayat tu lah. Dia ada sebahagian saja. Penuh sangat ada situ. Contohnya solat pun. Kadang-kadang bila, bukan kadang-kadang, selalunya, maaf, kalau dekat Haramain tu pun, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Allahumma salli ala Muhammad, Salatul Jenazah, dia buat pengumuman kan. Bukan semua orang akan bangun. Hanya sebahagian sahaja. Kalau wajib fardu ain, yang ketiga tadi tu, semua orang kena sembahyang. Tapi tidak pada solat jenazah. Juga dalam menguruskan jenazah. Dia bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Sebelum ni saya ada cakap, sebahagian besar orang akan cakap, orang lain, dia dah buat, bila ada orang dah buat, orang lain tak payah. Tapi selalu saya ingatkan, mudah-mudahan kita lah yang akan menjadi penyelamat kepada orang yang kata tak payah tu. Kita lah yang dalam kategori yang memberikan kemudahan kepada orang lain supaya semua orang tidak berdosa kerana melepaskan tanggungjawab fardu kifayah ini. Kewajipan ini akan tertunai apabila seorang daripada mereka melakukan, sekiranya tak ada seorang pun yang akan menguruskan. Satu contohnya kematian, pengurusan jenazah,
semua orang akan mendapat dosa. Wala'udzubillah min dzalik. Dia kewajipan secara berkumpulan. Yang kelima, berkaitan dengan rukun. Rukun ialah perkara wajib dilakukan dalam sesuatu amalan. Dan ia adalah satu juzuk. Satu juzuk itu maksudnya satu daripada bahagian penting hakikat amalan tersebut. Seperti membaca surah Al-Fatihah, rukuk dan sujud ketika solat. Kalau tiba-tiba kita lupa baca surah Al-Fatihah dan kita solat sendirian, solat tak sah. Yang kita lupa tu pula rakaat yang pertama. Contoh rakaat pertama. Confirm daripada awal, memang tak sah. Tapi tiba-tiba kita terlupa rakaat yang ketiga, pergi solat maghrib, pun sama. Dia jadi tak sah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau tak baca surah Al-Fatihah, maka terbatallah solatnya. Rukuk dan sujud pun begitu juga, melainkan berkaitan dengan rakaat, bilangan rakaat, ataupun beberapa perkara lain yang disebutkan sebagai sunat abad. Yang itu hanya akan ditampung dengan sujud sahwi, insyaAllah. Istilah yang keenam adalah syarat. Syarat adalah perkara yang wajib dilakukan dalam satu amalan, tetapi bukanlah sebahagian daripada hakikat amalan itu. Sebenarnya syarat bukan hakikat daripada sebahagian amalan itu. Bahkan perkara tersebut mendahului. Kalau tak buat syarat ni, baru tak sah. Contohnya berwuduk. Masuk waktu solat dan menghadap kiblat. Tapi kalau tak masuk waktu solat pun boleh wuduk tak? Boleh. Boleh berwuduk tak? Sentiasa berwuduk itu adalah anjuran daripada para alim ulama untuk mengekalkan diri kita dalam keadaan suci. Dan bila-bila masa sahaja kita semua diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan-amalan sunnah ketika mana kita ada wuduk. Contohnya seperti membaca Al-Quran dan boleh memegang mushaf, bukan sahaja memegang tafsir Al-Quran. Jadi hakikatnya syarat adalah di luar solat. Sebelum nak solat, syaratnya kena ada wuduk. Tak ada wuduk, tak sahlah solat kita. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, yang disebutkan sebagai istilah sunat ataupun al-mandub. Kat situ tak ada al. Jadi ibu-ibu boleh buat catatan sikit. Kalau dalam buku dia tulis al-mandub. Dalam PDF ni tak ada. Bolehlah buat catatan kalau siapa yang photo state tu, tulis al-mandub. Tapi boleh tak guna istilah mandub? Pun boleh sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia adalah dimaknakan sebagai tuntutan yang dituntut oleh syarak melakukannya, tetapi tuntutan secara tidak putus, tidak muktamad. Dan diberikan pahala jika dia melakukan, serta tak berdosa jika dia meninggalkan. Kalau tak buat pun tak apa, cuma tak dapat pahala. Contohnya solat sunat duha. Qiyamul lail, nanti kita tidur, kita bangun sebelum waktu subuh habis. Qiyam, membangunkan malam. Bahasa lain, menghidupkan malam. Berpuasa 6 pada hari, pada bulan Syawal. Kita nak puasa sekejap lagi. Lepas puasa tu, kita sambung puasa 6. Kalau tak buat dosa tak? Tak. Kalau buat, dapat pahala. InsyaAllah, dia akan menambah lagi keimanan dan ketakwaan. Ataupun solat sunat rawatib. Dan ibadah-ibadah ini diberikan pahala kepada siapa saja yang melakukan. Tapi tidak berdosa jika meninggalkan. Jangan gaduh tau, bab-bab sunat ni. Sunat je. Kau tak puasa sunat ya? Tak. Kenapa? Kan rugi tak puasa sunat? Ya tak apalah dia tak puasa. Yang kita ni puasa jangan bagi tahu orang. Aku puasa tau tiap-tiap minggu. Isnin Khamis. Sungguh-sungguh bercerita. Pelan-pelan lah, tak payah cerita kak. Dan sahur. Bulan Ramadan tak apa tulis dan sahur. Sebab semua orang puasa. Tak ada masalah. Tapi kalau tak payah beritahu pun memang kita sahur pun. Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada pula, tak biasalah sahur Ustazah. Tak biasa pun diam-diam je. Jangan cerita kat orang. Nanti orang akan cakap, rugi tau tak sahur. Sahur tu sunat ya. Jadi jangan gaduh. Jangan gaduh. Bukan jangan gaduh tu gaduh bertumbuk ke apa. Tidak.
Kadang-kadang bab sahur ni pun boleh melilit-lirit. Dalam bulan puasa. Kita pula berhujah dengan begini. Tu kena masuk kelas. Yang tadi tu kena jadi ustazah dan buat kelas. Tapi, yelah ustazah, kita orang nak kongsi kebaikan. Kalau nak kongsi kebaikan tentang ibadah sahur ni, bagi tahu je lah, sahur tu sunat. Dan sesiapa yang mengerjakan amalan sunat pada hari dan pada masa di mana ramainya orang meninggalkan perkara sunat, maka dia tidak mendapat sahaja perakuan. Perakuan apa? Recognition daripada Allah dan Rasulullah. Itu je sebenarnya. Tapi kalau dia tak sahur, kita doa je lah macam ini. Mudah-mudahan Allah bagi tenang dan selamat, dan mudah-mudahan Allah beri keberkatan puasa walaupun tak sahur. Doakan yang baik-baik. Jangan cakap rugi tak sahur. Jangan. Tak payah lagi cakap begitu dah pada mereka yang tidak bersahur. Tapi kalau dalam kelas macam ini, saya kena cakap. Ada kerugian apabila kita tidak melakukan sunnah. Kan berbeza. Saya tak cakap ruginya tak sahur. Saya bercakap berkaitan dengan ruginya tidak beramal dengan sunnah. Dia berbeza sedikit lah. Kita nak cakap direct je ustazah, senang nak faham. Tetapi ketika memberi pengajaran dan pelajaran, maka dia ada cara bagaimana nak beritahu kepada masyarakat bahawa sesungguhnya salah satu sunnah yang besar dalam ibadah puasa Ramadan adalah bersahur. Dan apabila kita melakukan perkara sunnah dalam bulan Ramadan, tambah sikit lagi, upkan sikit dia punya grade bagaimana melakukan perkara sunnah ni. Dia akan mendapat pahala wajib. Kan lagi seronok orang nak dengar. Begitu caranya, insya-Allah. Itu adalah berkaitan dengan al-mandub. Betul lah? Yang ke-8, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mubah. Mubah ini maknanya harus. Suatu perkara yang sama sahaja, sama ada buat ke tak buat ke, maka dia tak ada masalah. Ini kerana syarak tidak memerintahkan kita meninggalkan atau melakukannya, malah kita diberikan kebebasan sama ada nak buat ataupun tak. Justru perbuatan tersebut tidak diberikan pahala atau dosa. Buat ke tak buat, tak ada masalah. Seperti mana dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-10. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan solat fardu Jumaat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah kurniaan daripada Allah. Balik daripada solat Jumaat tu, kalau tak balik, duduk kat masjid boleh tak? Boleh. Balik boleh tak? Boleh. Makan boleh tak? Boleh. Tapi sunnah bagi orang lelaki ni, kalau hari Jumaat, dia makan lepas solat. Kalau sebelum solat, kalau dia terlebih makan, takut ngantuk. Itu secara praktikalnya dari segi dia punya kewarasan akal. Takut nanti khatib bagi khutbah, dia mengangguk aje, mengantuk ketika khatib memberikan kebaikan, nasihat, semua yang ada untuk jamaah pada hari Jumaat tu. Ya subhanallah, cumanya dalam perkara harus ini, ulama menyarankan setiap perkara harus ini boleh menjadi perkara sunnah dengan diniatkan kerana Allah. Contoh, makan. Makan harus je, tak wajib. Tapi orang selalu cakap, kalau tak makan nanti gastrik. Nanti tak makan sakit perut. Nanti tak makan lapar. Jadi benda tu menjadi kemestian. Jadi jangan lupa sebelum makan, baca doa ataupun dimulakan dengan bismillah. Maka daripada harus, dia akan menjadi perkara menjadi perkara sunnah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Seterusnya yang ke-8, yang ke-9, istilah harus, istilah haram, maaf. Haram ini adalah perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan tuntutan secara putus. Dia pula buat tinggalkan perkara haram dapat pahala. Tadi patut buat kerja dapat pahala, yang ni tinggal dapat pahala. Subhanallah. Kerana taat kepada perintah Allah. Kalau buat pula dapat dosa. Contohnya apa? Membunuh. 1. Memakan harta orang lain. 2. Dan
membunuh dan memakan harta orang lain ini, dia akan ada explanation nanti dalam bab hudud, iaitu dalam bab subhanallah walillahilham jilid yang ke-8. Mudah-mudahan Allah sampaikan saya jugalah. Kalau tidak bersama Gubernur Iman, boleh jadi kelas yang paling advance dengan saya seperti mana saya ulang-ulang sebelum ni. Sahabat-sahabat daripada Muslimah Surah Nur Falah dekat taman saya tinggal jiran ni, Taman Setia Indah Johor Bahru. Dia dah jilid yang ke-4. Jilid ke-4 tu pun sekejap saya tengok dah setengah lebih dah ni. Dah muka surat 800 lebih. Ni muka surat apa sekarang? 100 lebih baru kan? Ni dah muka surat 800 lebih. 100 lebih ni PDF. Dekat buku kita baru belajar muka surat 25. 24, minta maaf, 24. Nak jumpa 400 lebih tu, doalah. Doa kat Amira, doa kat Azrina, doa kat kakak yang lain, Haji Rosniati dan semua pengurusan dan sahabat-sahabat Gubernur Iman, keluarga besar Gubernur Iman ini. Mudah-mudahan Allah izin untuk kita belajar sehingga jilid yang ke-8. Biidznillah. Amin. Allahumma amin. Cerita tentang haram ini, maka perkataan haram juga sama maknanya dengan perkataan mahzur. Mahzur, perkara yang dilarang. Maksiat dan zunub. Maksiat dan zunub itu adalah dosa. Zunub itu dosa, maksiat itu juga dosa. Itu adalah istilah mahzur, larangan. Ada dalam istilah kawaid fiqhiyah, Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap saya ingatkan. Allahumma salli wa sallim alaih. Saya ingat belakang dia je. Tubihul mahzurat. Untuk supaya kita ini boleh menjadikan perkara larangan itu dibolehkan. Contohnya macam kita dalam keadaan darurat, kelaparan, tak ada makanan lain selain perkara haram. Jadi dibolehkan untuk memakan perkara-perkara yang haram. Tapi bukan sampai Khinzir. kenyang. Contohnya khinzir. Bukan makan sampai kena masak asam pedas. Tak payah. Dia panggang aja macam itu, makan. Untuk mengelakkan daripada mati. Dia bukan tiba-tiba juadah yang pertama, juadah yang kedua, juadah yang ketiga. Tidak. Dia tak boleh begitu. Ad-darurah tubihul mahzurat. Alhamdulillah, Allah bagi ingat. Ini istilah fiqhiyah. Maksudnya istilah fiqhiyah dalam qawaid fiqhiyah. Dalam kaedah fiqhiyah, dia ini menyebutkan sebagai perkara darurat itu akan membawa kepada larangan itu diberi untuk dibolehkan melakukannya. Ad-darurah tubihul mahzurat. Mahzur tu, larangan tu. Tapi sepatutnya bila belajar pasal haram, dia memang sama sekali dilarang untuk melakukan. Kalau tak ada darurat, tak boleh makan perkara-perkara haram. Tak boleh. Haram hukumnya. Sama ada dari segi binatang, ataupun haus, minuman, ataupun apa saja. Membuka aurat adalah haram. Membuka aurat adalah haram. Subhanallah. Dan melakukan maksiat adalah haram. Menambah dosa juga adalah haram. Apa dosa yang kita nak lakukan? Contohnya mengumpat. Mengumpat itu adalah haram. Tapi ramai manusia suka mengumpat, bercakap di belakang orang lain dan memburukkan orang lain di belakang. Dua istilah yang saya tukar sedikit. Tapi itulah mengumpat. Tapi kalau di belakang, contohnya Kak Azrina dengan Kak Amira berbual pasal saya. Ustazah Nolia tu walaupun dia garang, dah cakap dulu garang dulu tu, contoh. Dia tegas, tapi tiba-tiba senang nak belajar dengan dia, terang dan jelas. Contoh, saya pun tak tahulah terang ke jelas tu, akak-akak je yang tahu. Adakah boleh diterima penerangan saya ni? Okay. Okay. Kak Amira je love ni, Kak Azrina tak love sangat ni, macam tak ya-ya ni. Tak ada nak Tak cakap ada. Sarah. Hari Saya ni geram. hari ni jumpa Mira, memang saya cakap ayat tu dekat Mira.
Saya kata saya Apa? suka Ustazah punya ketegasan tu. Akak suka belajar dengan guru tegas. Masya Allah, awak cakap yang betul. Ya, saya cakap Saya tadi tak malam. tahu tau. Sini saya tak tahu Kak Amira dengan Kak Zrina berbual pasal saya. Masya Oh, Allah. kau cerita pasal aku. Gitu ayatnya. Tapi bercerita yang baik-baik itu adalah perkara yang kau ketawakan dengan kawan-kawan tu. Kau memang betul berbual? Aku tak tahu betul. Saya tak tahu sebenarnya. Masya Allah. Saya hanya bercakap sebagai contoh je. Allah berikan izin untuk mengeluarkan contoh ini. Contohnya tiba-tiba cuma satu dengan ustazah, para asatizah, ustazah. Bukan ustaz Kita cerita kebaikan dia ni, okey. Contohnya, Ustazah Nolia comel ke contoh. Tapi kau tak boleh cakap Ustaz alien handsome. Tu tak boleh. Itu haram. Haram. Sebab dia suami orang kau ada dan korang ada suami. Tak boleh. Tiba-tiba kau Major General siapa yang biasa tu? Allah SWT Muhammad. Ustaz Mun, Naim. Mun. Meja Major Naim. Itulah Ustaz Naim, Major General Ustaz Haji Naim tu kan. Tiba-tiba dia tu Ustaz Haji Naim tu tak ada dah general Ustazah. lemah lembut. Itu tak boleh. Itu tak boleh sebab dia suami orang. Walaupun dia ustaz kita. Itu kena dihadkan. Dia kena cakap aja ustaz memang baik. Ustaz ada ketegasan. Ustaz ada kebaikan. Cukuplah sekadar tu je. Ustazah, kalau macam cakap Habib Ali, penyampaian dia, ya Allah lembutnya. Macam tu? Kalau setakat lembut tu okey lagi. Tapi ramai je orang cakap dia handsome. Sabar je lah. Jangan nak cakap sabar lah. Memang sebenarnya first impression pun kalau kita tengok Senyap dia je pun lah, dia senyap kategori dalam sendiri je lah. Ustazah sebut apa-apa good Ustaz. looking kan. Jadi kalau rasa Senyap sajalah diam-diam aje. mak pun. Diam-diam je lah. Ya, Senyum diam-diam je. aje Kak Norehan. Diam-diam aje. Diam-diam tu kita doa, itulah kurniaan daripada Allah. Tapi jangan tiba-tiba duduk dalam ramai grup Gemenur Iman ni. Kita tidak dibolehkan memuji fizikal orang yang bukan mahram kita. Kecuali dia nak dijadikan suami kita. Tapi kalian sudah ada suami. Kalau yang dah meninggal macam Cik Noreha kata tak ada suami. Kak Noreha suaminya meninggal ke apa ni? Tak maaf Kak Noreha. Ke tak? Minta maaf. Meninggal. Kak Ambon pun suami dah meninggal. Bulan 8 dulu. Suami Cik A dah meninggal, Ustazah. Okey. Kalau dah meninggal, tapi tiba-tiba jumpa orang lelaki handsome dan kata handsome tapi aku nak kahwin dengan dia, boleh? Kak Embun dengan Kak Noreha kalau nak kahwin. Boleh cakap macam gitu. Kerana dia adalah pandangan untuk ketawa pula. Betul lah. Dia boleh sebab dia tak ada suami. Ni Kak Amira ni, Kak Azrina ni, Kak Azrina atau kakak-kakak yang lain, Kak Ajar Rosniati. Terus left. Salah tekan ni saya rasa ni. Bondo Ustazah. Apa dia Kak? Apa benda Ustazah? Tak dengar. Tak boleh. Memang tak boleh. Ustazah, kalau kata single, dia memuji tu sebab dia nak kahwin je boleh Ustazah kan? Masya Allah. Sampai macam tu hukum Ustazah Lillahi Ta'ala. Saya baru faham malam ni. Allahu Akbar. Ini kesilapan kita. Saya ada seorang jamaah ni, saya minta maaf. Ini mencari iktibar. Dia kata, kami suami isteri Ustazah, sangat suka memuji orang lain di hadapan suami dan isteri. Itu haram hukumnya. Suami saya tak kisah Ustazah, isteri saya tak kisah. Akhirnya, tak kisah itu menyebabkan kita buat dosa penglihatan dan pertuturan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu kakak yang rahmati oleh Allah sekalian. Berhati-hati ketika kalian memuji lelaki lain di hadapan suami kalian. Hukumnya haram. Ustazah, boleh tanya? Silakan. Kalau kita puji tu, kita sekadar puji tapi bukan macam tak ada macam bersahaja tapi tak ada perasaan, itu pun tak kira salah lah tu ya?
Serius lah kalau kita puji orang tak ada perasaan. Maksudnya Macam mana macam kau orang mana boleh nak puji orang lain tak ada perasaan? tak, maksudnya macam kita puji tu macam macam Ajarkan sikit kat saya handsome nak Ustaz cari ni juga sini. macam Tapi tu. tak adalah macam kita Bukan suka nak ke jadi, dia tu nak je cari lah. juga rasa tak ada perasaan tu. Subhanallah. Yelah. Baru tahu malam Ustaz. Yelah. Habis tu kalau cakap handsome sebab apa? Itulah kan. Mestilah Ya Allah. kat dia kan. Muhasabah diri Ustaz lah. Ya, betul lah muhasabahlah tu. diri kita bersama. Wallahualam. Minta maaf ya. Alhamdulillah. Itu namanya maksiat dan dosa. Maknanya memang Yang banyak kita lah bukannya sengaja sebabnya kadang-kadang. Apa Kak Azrina? tak, maknanya memang berdosa. Saya fikir saya dari muda lah terlalu Allahumma banyak salli macam memuji artis lelaki. Suara Ya saya- Allah, banyaknya dosa. Dia consider macam zina mata Bunyi. lah Ustazah ya? Ya, sama. Ustazah nak tanya. Bukan mata je, mulut kalau- kali lah. Ustazah nak tanya. Kalau tuturan suami gitu pula. Tak tanya. Ustazah nak tanya. Suami pula. Silakan. Kalau suami pula memuji isteri orang di depan isterinya macam mana? Sama lah lah. kan? Saya cakap sama tu. Sama. Okay. Kau kecil hati tak? Suami kau Kak, tiba-tiba puji perempuan lain. Depan kita. Kecil hati. Kecil hati tu adalah dosa kan? Ya. Orang yang buat kita kecil hati tu adalah dosa. Lagi-lagi dia buat perkara yang dilarang oleh Allah. Dosanya berganda kat situ. Satu dah puji isteri kecil hati. Walla'udzubillahi min zalik. Terima kasih Ustazah. Sakit dada. Kenapa nak sakit dada Kak? Lepas ni tak buat lagi lah. InsyaAllah. Ustazah, setakat puji tu tak boleh. Bukankah pujian itu satu perkara yang galakkan? Kau pujilah suami kau. Abanglah paling handsome. Abanglah paling ganteng. Abanglah paling di mataku, di hatiku, di jiwaku. Cakaplah suami kau. Dapat pahala. Kena plaster. Janganlah sampai plaster mulut. Dia kena jaga hati. Mulut tu tak payah kena plaster. Dia akan dengan sendirinya kita tak akan membuat dosa insya-Allah. Tak sempat aku nak masuk jilid yang apa ni? Bab yang pertama ni dah cerita berlebihan ni. Puji sebelum orang lain puji. Allahumma salli ala sayyidina. Puji sebelum orang lain puji. Puji suami sendiri, jangan suami orang lain. Bang. Abang tengok. Ustazah lag sangkut, banyak sangkut. Kat mana? Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saya betulkan saya punya ni. Sebentar. Okey. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah, dah clear dah Ustazah. InsyaAllah. Maaf, line saya malam ni sedikit terganggu. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan kat yang mati oleh orang sekalian. Subhanallah. Yang dalam kepala saya teringat Kak Ira ada berniaga telkung kan? Hikmah kan? Produk Hikmah kan? Yang jadi duta dia siapa? Mimi siapa? Mimi siapa? Saya tak ingat nama dia. Suami dia Norman Hakim kan? Itu dulu kalau masa orang berlakon, masa dulu muda-muda, kita akan cakap handsome-nya dia. Orang belum kahwin, bolehlah cakap juga, mana tahu boleh jadi isteri kedua ke ketiga lah. Contoh. Jangan gaduh dulu, saya bagi contoh. Dan di situ, tiba-tiba dia jadi suami kepada pelakon yang comel ni. Kita duk pujilah dia. Kita bagi hari ni macho lah, handsome lah. Suami kita kat sebelah tu, tak tahu lah. Kita puji dia. Lah Allah kantulkan satu hari tu,
agaknya terlepas sebab nak tengok bahawa agaknya contoh ni Norman Hakim tu kita nak cakap handsome. Abang, cubalah jadi macam Norman Hakim sikit. Contoh. Dosa ya. Berdosa. Subhanallah. Kerana bukan hak kita untuk memuji lelaki lain walaupun dia bukan sebenarnya agaknya dia tak ada kaitan dengan kita pun. Dia orang biasa. Inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh memandang orang lain berlebihan melainkan apa yang dihalalkan kepada kita. Subhanallah. Maka berhati-hati. Okay? Itu adalah dosa, mahzur, larangan, juga maksiat. Bermula daripada pertuturan, penglihatan, juga hati. Tadi yang cakap tadi tu, nak cakap handsome tu tahan sikit dalam hati. Itu pun sebenarnya bila kita cakap handsome dalam hati tu, Habib Ali Zainal Abidin, kau jangan cakap dia handsome. Cakaplah dia bagus, dia baik, dia warak. Kan boleh. Ada benda lain yang boleh kita utarakan. Okey. Cerita sikit masa kami belajar dekat Mesir dululah. Ini perkara yang kita juga pernah melakukan kesilapan sebagai orang belajar agama. Kita dengar suara je para ustaz ni yang sama-sama belajar. Termasuklah Ustaz Eliyin Amini ni, sebut nama dia malam ni. Masya Allah. Dia kalau jadi imam, suara dia akan kedengaran seluruh syaqqah. Syaqqah ni bilik. Dia ada 5 tingkat. Kita orang punya rumah Johor dulu. Dan mikrofon akan masuk dalam setiap rumah tu. Dengar bacaan Al-Quran. Bila dengar bacaan Al-Quran, Ustaz Eliyin Amini ni ataupun beberapa ustaz yang lain, bukan dia seorang je lah. Tapi yang sebab ibu-ibu kenal dia kan. Tiap-tiap hari jumpa dia kan. Itu lagi satu perkara ujian yang besar. Hari-hari jumpa ustaz yang sega, tenang, menenangkan. Kau main lagi, tenang dan menenangkan. Tapi itu adalah hak kepada isteri dan keluarganya. Bukan kita. Subhanallah. Kalau kelas saya ni semua lelaki, saya tak akan ambil kelas tu. Sebab saya takut. Walaupun saya biasa je orangnya. Lama Tergugat iman. Tergugat iman. Bila aku nak cakap kat Noreha dah cakap dulu. Jadi memang kena chill. Awal-awal belajar bila dengan ustaz yang sangat menenangkan seperti beliau. Dulu masa belajar aku ramai je. Berbual sesama kita ni. Ya Allah, aku kalau dengan suara ustaz ni. Suara ustaz ni, itu dosa lah namanya. Dosa lah tu. Bukan setiap hari ya. Salah saya, minta maaf. Hampir setiap hari lah. Ataupun mana-mana ustaz. Tapi kebanyakan asatizah agama Iman ni adalah para ustaz kan. Jadi memang betul-betul kena ada shield. Tahu kan shield apa? Benteng. Benteng hati dan diri dan pandangan. Kerana dia boleh membawa kepada maksiat dan larangan dan dosa. Wallahu a'lam. Saya minta maaf kalaulah saya punya penjelasan ini mungkin tidak menepati apa yang kita rasakan. Subhanallah. Tetapi kita tak boleh tengok apa yang kita rasa. Kita kena tengok apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah dalam perkara-perkara berkaitan dengan haram ini. Dia bukan sahaja berkaitan makan dan minum. Dia bukan sahaja dari segi perkara-perkara yang besar seperti membunuh, merompak, mencuri. Bukan itu saja. Malahan mata juga boleh menyebabkan kita berdosa. Pertuturan juga boleh buat kita berdosa. Lintasan hati juga boleh membuatkan kita mendapat dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal na'udzubillahi min dzalik. Yang ke-10 adalah makruh. Makruh ada 2. Saya. Kalau kita cakap macam muka kamu macam muka artis ni lah. Muka kita kata muka menyerupai, boleh tak? Menyerupai artis ke, menyerupai kalau setakat ulama nak menyamakan muka macam artis, boleh. Mana-mana orang yang macam public figure ke, benda tu harus lagi. Cuma jangan sambung je. Kau ni handsome lah macam artis tu. Jangan puji. Contoh. Jangan puji berlebihan. Ustazah. Semua tu tak ada masalah. Ya Kak Hasnas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam bagi saya secara peribadi, ustaz-ustaz ni muda. Dan saya rasa saya ni dah tua sangat dah. Jadi kita Alhamdulillah, ya ke tua? Macam tak tua sangat ni, muda lagi ni. jadi Ustazah, jadi kita rasa sayang kita kat dia, kat ustaz yang mengajar kita ni macam sayang kita pada anak-anak Ustazah.
Yang tu macam mana tu? Yang itu kena berhati-hati. Kena Sebab dia berhati-hati. tu, zaman sekarang ni, suaminya umur 20-an, isterinya umur 60-an. Agak-agak lah Ustaz. Ustazah agak-agak. Ada ke tak sebenarnya? Saya tanya, ada ke tak? Ada. Ada. Syaitan ni, dia ambil peluang lah. Kalau dia kata dia comel, tak payah comel, sial suami kat rumah tak comel pula jadi nanti. Comelkan suami kita sudahlah. Kan Kak Ira kan? Suami je yang paling handsome. Walaupun kadang-kadang dia menyakitkan hati, kadang-kadang. Tapi selalu suami yang baik ni tak adalah menyakitkan hati sangat lah. Itu semua asam garam perkahwinan. Tak maaf Kak. Saya tak tahulah kalau asatizah lain tak pernah bercakap perkara ni ke apa. Tapi apabila dia bercerita tentang dosa, tentang perkara larangan, perkara yang menyebabkan kita ini melakukan maksiat, maka luas dia punya pengertian. Sebab kita dah terbiasa buat perkara orang lain buat. Kerana pada kita benda tu tidak orang lain buat. Biasa je. Tapi rupanya silap. Dan dia berdosa. Kalau hari-hari duk puji lelaki lain selain pada suami, tak lama kita rasa boring dengan suami kita. Syaitan punya cerita ni. Bijak ke? Apa Kak? Tertekan tu. Jadi ibu-ibu yang agak dirahmati oleh Allah sekalian, doalah pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan jaga kita daripada melihat perkara-perkara yang dilarang. Melihat para asatizah tak dilarang. Cuma apabila berlebihan melihat dengan penuh perasaan, tadi tu. Sebenarnya tak ada perasaan Ustazah, cakap je. Dia tak ada orang yang bercakap tanpa ada perasaan. Tak ada. Cakap saya comel tak ada perasaan ke? Contoh. Mestilah ada perasaan. Macam comel malam ni, macam je. Biasa je. Tapi tiba-tiba nampak ustaz lain cakap, hari ni malam Jumaat ni lain macam ustaz bersegi-segi. Pun itu pun tak boleh. Bagi lelaki. Tapi kalau perempuan tu, sesama kita bercakap atas batasan sebagai saudara se-Islam. InsyaAllah. Ni lagi ni. Chatting group, WhatsApp group, college. Sekolah rendah pun ada kadang-kadang. Walna'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Ini semua adalah bahana-bahana ujian daripada Allah dan juga daripada ajakan syaitan untuk melakukan perkara maksiat yang seperti tidak maksiat. Tapi rupa-rupanya dia meninggalkan kesan pada hati dan kita punya keimanan. Walna'udzubillah min dzalik. Okey? Boleh tu selesai kat situ Ada lagi 5 istilah ni. Tak sempat kan, tak habis. Saya nak buat revision je tapi tak boleh juga ni. Tapi alhamdulillah, penerangan-penerangan ini mudah-mudahan kita semua dapat memahami bahawa perkara haram yang nampaknya macam tak berapa haram tu, rupanya haram. Nampak macam tak haram, rupanya haram. Jadi berhati-hati. Yang ke-10 adalah makruh. Makruh ada 2. Ada makruh tahrim dengan makruh tanzih. Yang sebelum ni agaknya sebahagian besar daripada kita faham makruh ada 1 je. Makruh-makruh lah. Tiba-tiba dalam istilah fiqh, makruh ada 2. Satu makruh tahrim, satu lagi makruh tanzih. Makruh tahrim ni dia hampir kepada haram. Makruh tanzih, dia makruh tetapi dia tidak diberikan azab oleh Allah kalau dia melakukannya ataupun buat secara tidak sengaja. Allahu Akbar. Yang ke-11. Okey, makruh. Saya bagi contoh makruh tanzih je. Berpuasa pada hari Arafah bagi jamaah haji. Orang dah buat haji, makruh puasa. Tapi tak adalah sampai dosa. Cuma Allah tak suka sebab dia kena fokus pada ibadah haji. Bukan untuk ibadah puasa. Yang ke-11 tunai. Tunai adalah dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya solat zuhur. Buat pada waktu zuhur. Tapi tiba-tiba dah waktu zuhur habis, tiba-tiba asar. Dah solat zuhur belum? Belum. Itu dikira sebagai istilah yang ke-12. Qadha. Dia kena ganti semula. Dan wajib hukumnya. Orang yang berpuasa Ramadan, contohnya, di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya. Kita orang perempuan lah paling banyak ujian ini.
Ujian apa? Ujian kena membayar puasa. Ini lagi 2-3 hari ada siapa lagi yang tak habis bayar puasa, pergilah bayar. Bukan marah, ingatkan. Walaupun sampai hari syak, hari yang ragu, syak. Syak tu maksudnya ragu. Boleh puasa lagi tak? Kalau qada, wajib puasa. Kawan saya, tiba-tiba dia dah puasa. Ada satu hari tu dia bersalin ketika puasa. 30 hari kan. 30 hari tak puasa. Dia nak menghabiskan 30 hari tu hampir setahun. Sampai 30 Syakban tu. Itu last. Kita ajak dia makan. Kau tak makan? Puasa. Puasa apa? Besok nak Ramadan dah. Hari terakhir nikah, hari terakhir qada puasa. Itu boleh. Wajib puasa. Walaupun hari syak. Hari syak tu. Itu dalam bab jilid yang kedua nanti kita belajar. InsyaAllah. Akhir sekali, istirah qada itu adalah perkara yang perlu wajib diganti. Yang ke-13, i'adah, yakni mengulang. Allahumma salli ala Muhammad. Mengulang ibadah yang dilakukan pada waktu yang ditetapkan buat kali kedua kerana ingin mendapatkan kelebihan perkara-perkara yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Solat zuhur berseorangan, kemudian datang sekumpulan yang lain, kemudian kita berjamaah sekali lagi. Dia adalah perkara yang disunatkan untuk solat berjamaah kepadanya. Ini mengulang solat zuhur tadi untuk mendapat pahala sembahyang secara berjamaah. Mula-mula seorang, kita nampak orang berjamaah dan nak sambung sikit. Minta maaf, bukan sambung. Maksudnya nak tambah lagi banyak kebaikan, maka dia dibolehkan. Dan itu adalah perkara sunnah di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelum kita tutup ni, kita masuk sedikit hukum bersuci. Kita baca dulu arti bersuci dulu. Subhanallah. Ni dah kenapa hilang balik ni kan? Allah SWT. Oh, dia bagi sikit pengenalan. Atas sikit. Atas kan? Bukan. Turun. Salah. Oh, Betul. Ni. okey jumpa. Alhamdulillah. Ni baru masuk hukum jilid yang pertama. Hukum bersuci. Sikit je boleh? Boleh sikit lagi? Sikit lagi. Pengertian bersuci itu dari segi bahasa adalah bersih dan terhindar daripada kotoran yang sama ada dalam bentuk hissiyah. Hissi tu maksudnya boleh nampak dan boleh rasa. Seperti najis ataupun secara makna maknawiyah seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci pada bahasa. Kalau belajar fiqah, cerita bahasa, dia mesti makna dari segi bahasa Arab. Istilah bahasa Arab. So lepas ni kalau saya tanya, makna dari segi bahasa apa? Jawabnya bahasa Arab. Dari segi istilah bahasa je. Dari segi bahasa, minta maaf. Jadi apabila ada satu lagi makna, dia ada dua makna. Dalam fiqah mesti ada dua makna. Satu dari segi bahasa, satu lagi dari segi istilah. Istilah apa? Istilah syarak. Itu yang bawah dia tu. Bersuci pada istilah. Yang kat situ tak ada tulis istilah. Tapi dalam kitab dia ada tulis istilah. Bersuci pada syarak ataupun istilah syarak ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan solat, didirikan atau apa perkara yang berkaitan dengan hukum sembahyang. Seperti berwuduk kepada sesiapa yang tidak berada dalam keadaan berwuduk. Mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi. Dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Inilah pengertian bersuci itu. Bersuci ini ada dua makna dari segi bahasa dan istilah syarak. Dan mudah-mudahan kita semua ini memang dah faham sebenarnya. Alhamdulillah. Cuma bila belajar berkitab ni, kita akan lebih tahu dengan makna yang lebih tepat. Apa maksud lebih tepat? Bersuci ini dia ada kaitan dengan pakaian, badan dan tempat. Kenapa tempat? Sebab orang yang suci sahaja, dirinya, badannya, kemudian pakaiannya, barulah dia boleh pergi ke tempat yang disebutkan sebagai tempat ibadah. Khususnya untuk ibadah solat. Kerana solat ada tempat untuk rukuk dan juga sujud terutamanya. Jadi, yang kena bersih kat situ, tempatnya tu kena bersih. Tiba-tiba sejadah kita tu satu tempat. Kita solat kat luar. Kiri kanan tu mungkin ada kekotoran. Tetapi tempat kita solat tu tak ada. Boleh tak sembahyang? Boleh. Sebab yang kita letak sejadah kita tu adalah tempat yang bersih dan tak terkena najis. Tapi kalau tiba-tiba tak ada ruangan pun bersih dekat tempat kat luar tu,
Contohnya, kita kena cari sampai tempat yang bersih, baru boleh solat pada tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan menyambung pada waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah mengizinkan berterusan untuk kita belajar dan memahami segala pengertian dalam kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini, dan pengertian-pengertian daripada bab-bab dalam fiqh ini dalam jilid pertama adalah akan memberikan kita kefahaman. Dengan kefahaman itu akan membawa kepada amalan yang lebih tepat dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk malam ni. Kak Azrina boleh tutup dulu tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya baru dapat nampak ramai ni. Alhamdulillah. Terima kasih singgah walaupun dah sampai 10:30 malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada jalan kefahaman. Mudah-mudahan Allah izin untuk beramal. Apatah lagi dengan persoalan-persoalan yang banyak tadi tu. Terutamanya berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan sebagai dosa. Dosa mata, dosa hati, dosa pertuturan. Ini semua akan membawa kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati kita akan menjadi hitam dan keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita semua dan Allah memberikan jalan kefahaman dan akhirnya kita semua akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada persoalan? InsyaAllah kalau ada. Tak ada? Malam ni baru saya tahu yang istilah bahasa tu rupanya bahasa Arab. Selama ni saya ingat bahasa Melayu. Masya Allah. Bahasa Arab. Tiga istilah bahasa Arab. Kitab ni kan bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya. Ataupun dia punya erti bagi perkataan. Tapi dalam kitab fiqah, dia ada dua makna. Dari segi istilah bahasa, istilah syarak. Istilah syariat. Bahasa apa? Bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada. Mudah-mudahan diberi kemudahan Kak Noreha. Kak Noreha binti Ibrahim ni. Macam-macam. InsyaAllah. Mesti masuk lah ni dengar rasa ngantuk mata. Ngantuk mata? Jangan ngantuk lah tengah pegang jarum ni. Tak bagi mengantuk. Menjahit Oh, saya tak bagi mendengar ilmu dapat. Alhamdulillah. Mengantuk ke kelas saya? Alhamdulillah. Tak mengantuk lah Ustaz ni. Ustazah kita mencatat. Ustaz korang ni. Ustaz pula dah Ustazah mencatat ni. Apa ni? Bahaya juga ni. Tersilap dah. Tak apa. Itu perkara biasa untuk saya. Mendengar mencatat menjahit tulis dalam buku ni ada tulis belakang ni Ustazah tulis. Wayak. Tak apa Kak Noreha. Minta maaf. Saya kurang. Macam nak tanya tapi dah lewat. Takut sahabat-sahabat macam nanti drag time dengan Ustazah pun lewat. Nantilah saya bawa ke minggu depan. Boleh? Ingat ke? Saya takut saya lupa pula nak jawab ni. Bolehlah sikit. Hanya selalulah sebentar. Tak sikit sebab fardu kifayah ni kan. Fardu kifayah ni. Kalau kata dalam satu macam mana? Satu karyah ya Ustazah. Berapa orang yang Korea ke apa Korea? Tak, dia belajar lepas tu yang lain terlepas tu kan. Tak, saya selalu terfikir. Macam belajar hukum tajwid. Kan dia fardu Kak, kifayah. jawab dulu soalan saya. Korea tu apa? Korea tu satu macam mana kawasan dalam satu jemaah. Kampung Kak, Kampung, okey. Tak, tu saya selalu teringat bila belajar tajwid, dia fardu kifayah. Tapi tajwid tu bukan ke satu keperluan kalau kita nak baca Quran, especially dalam solat lah. Al-Fatihah tu kan kena wajib bacaan yang betul kan. Betul. Macam mana boleh katalah saya je belajar, lepas tu yang lain terlepas. Macam mana saya selalu terfikir yang tu. Kenapa tak dijadikan fardu ain belajar tajwid tu? Sebab kalau dijadikan fardu ain, dia menjadi kewajipan yang jazim. Habis tu macam ni yang tak belajar tu dia punya bacaan. Kalau tak belajar,
dia bukan kena tak belajar sepanjang hidup. Tapi pada waktu yang sama, ada sebahagian yang dah belajar, ketika itu dia dah menyelamatkan yang lain. Tapi kalau dia nak kena baca Al-Quran untuk solat, dan dia kena betulkan, Wajib. paling tidak dia kena wajib belajar rukun qauli dalam solat. Itu paling utama. Dia tak perlu belajar semua daripada Al-Quran tu. Begitu. Okey, hukum fardu kifayah tu keseluruhan. Okey, dapat dah jawapan mana ni. Alhamdulillah. Terima Jadi kasih itu sebab tu dia menjadi fardu kifayah. Wallahu Ya. a'lam macam mana dia boleh menjadi begitu, kerana itu adalah telah ditentukan oleh syariat. Dan apabila dia adalah perkara yang disebutkan sebagai fardu kifayah, tapi kalau kita nak baca Quran, kita kena wajib belajar tentang apa yang dalam rukun di dalam solat itulah. Yang tu tak boleh tidak, kena belajar lah. Kalau tak nanti salah bacaan tak sah. Betul. Macam okey, Ramadan ni tadarus, ramai yang teruja nak masuk kan. Tapi kualiti bacaan, sebab bukanlah saya kata tak belajar, tapi bila ajak belajar, waktu belajar tu tak nak hadir, tak nak bersungguh. Tapi masa nak tadarus tu semua nak baca, semua. Minta maaf cakap saya minta maaf bab-bab tadarus ni. Kena faham makna tadarus tu apa dulu. Ya, saya terang. Tadarus ni kena duduk ada orang lain tolong betulkan. Sebab itu namanya tadarus. Ya, seperti lelaki. Sama mana guru dia. Talaki ni dengan guru. Kalau tadarus ni dengan siapa saja. Okey, Ustazah. Ustazah, line Ustazah sangkut, geram. Masya Allah. Nanti boleh tengok saya punya FB lah, dengar balik semula. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah FB saya okey. Malam ni line kurang memberikan Allahumma salli ala Muhammad kerjasama. Tapi beginilah. Tadarus ni dia perlu ada orang lain yang ketika baca ni, tadarus ni tak semestinya bulan Ramadan je. Tapi sebab dah terbiasa kat Malaysia ni tadarus ni mesti Ramadan. Ramadan je tadarus. Kenapa tak buat bulan Muharram? Sebab Ramadan kan bulan Al-Quran. Kita nak imarah memperbanyak gitu kan. Yelah, lepas tu bulan lain tak boleh imarahkan Al-Quran. Soalan mencabar sikit daripada saya bulan tu. Imarah juga Ustazah, tapi tak ada orang. Maksudnya tak berapa imarah Kak Ajah, minta maaf. Tak, okey Ustazah. Baguslah Ustazah sentuh pasal tadarus ni macam ni. Tadarus ni, betul Ustazah kata ada orang yang menyemak kita membaca, tapi yang saya faham lah, waktu tadarus ni bukan masa untuk memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan ni masa kelas tahsin, masa bersama guru bertalaki, betul tak Ustazah? Hebat ni, dah sampai kelas tahsin. Masya Allah. Alhamdulillah. Benda tu tersedia. Betul tu. Betul. Tapi kan, sebab itu saya kata, tak semestinya tadarus ni pada bulan Ramadan. Sebenarnya sepanjang tahun boleh dijadikan tadarus Al-Quran. Betul. Tapi oleh kerana bila orang selalu sebut tadarus pada bulan Ramadan ni sebab fadilat dia banyak, dia adalah sunat yang diberi pahala wajib. Sesungguhnya, mempelajari Al-Quran itu adalah wajib. Fardu kifayah sebenarnya, bukan fardu ain tau. Tapi kalau masuk dalam bab solat, dia wajib belajar apa yang ada dalam solat punya bacaan. Itu khusus. Tapi kalau ni tiba-tiba kita rasa beban dan sukar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam, untuk dibuat pada setiap bulan Ramadan, maka kita akan diberi ujian yang lain. Minta maaf cakap. Kita akan rasa tak selesa. Itu yang kita akan keluar konsep, bukan masa bulan Ramadan tau nak kena belajar. Boleh jadi orang yang datang pada Jumaat pula, pada bulan Ramadan tu yang duduk dengan kita tadarus, itu je waktu yang dia ada agaknya yang Allah izin untuk dia belajar. Maka gunakanlah kepakaran kalian untuk bersabar dan untuk berkongsi ilmu. Bukan mengajar, berkongsi ilmu. Tapi kewajipan belajar ini sepanjang tahun. Bukan masa Ramadan tu, betul. Yang tu saya setuju. Tapi sesungguhnya, bila dah masuk, semua orang semangat kerana Ramadan saja. Maka jangan semangat kerana Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Ya. Lah kerana Allah. Kena betulkan niat dulu. Tapi ramai yang boleh memberitahu kepada sahabat dan keluarga kita supaya bukan hanya semangat pada bulan Ramadan sahaja, tapi bersemangatlah pada tiap-tiap hari sepanjang tahun, dan terutamanya lebih lagi pada bulan Ramadan. Baru betul. Baru benda perkara tu mengikut. Betul, bawa kuatan dah sini sama jemaah sini.
Saya suka Kak Noreha ni, asyik betulkan saya je. Tak pernah cakap Kuatan salah. dah saat ni. Saat ni pula dah. Memang lupa. Geruk-geruk. Ngaji Tapi sini. Kak Noreha dan kakak-kakak yang lain semua, percayalah. Usaha ini kena diperbetulkan dengan niat juga. Jadi bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, nak masuk Ramadan, saya dah nampak lah iklan Gubernur Iman ni punya banyak, tak ada tadarus ni, berapa banyak grup ni. Tahniah. Jadi bersabarlah dengan sahabat-sahabat yang pada waktu ini je yang Kak Zina kata. Sepatutnya pada kelas tahsin, dia pun tak diizinkan tahsin pada bulan bukan pada bulan Ramadan. Tiba-tiba Allah gerakkan hati dia pada bulan Ramadan je dia masuk. Ini ni pukul berapa nak habis ni? Kita pula yang rasa boring. Ini ujian kita semua ni. Sebab tak semua sahabat-sahabat kita lancar membaca. Tapi dia nak merasa dan nak mendapat nikmat membaca Al-Quran bersama-sama. Saya takut je nanti dia bila kena tegur banyak kali, tahun depan dia dah tak datang. Kita doalah. Cakap dengan dia. Tak apalah walaupun merangkak. Kerana bulan Ramadan ni tadi kata marah tadi. Mudah-mudahan imarahnya itu walaupun pada bulan Ramadan sahaja bagi mereka yang tidak banyak belajar, dia akan dilipat gandakan usahanya. Tapi kalau mereka yang lebih bijaksana, sebahagian sahabat ni yang berada ni dekat Gubernur Iman ni, dia orang ni khatam Al-Quran 4 bulan kali ni, ada sebahagian ni, insya-Allah, dengan bantuan para asatizah. Belum tentu kita 4 bulan sekali nak khatam. Tiba-tiba Ramadan kita nak khatam. Ada satu cabaran yang bersama dengan saya untuk Ramadan tahun ni. 15 hari je untuk khatam Al-Quran. Doakan. InsyaAllah. Ikut masa saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah contoh lah. Tapi hakikatnya yang nak khatam tu, nak baca, dia kena lancar dululah. Dia kena tahu yang dia kena lancarkan bacaan. Tapi dia ada syarat nak ikut sesi yang dengan saya tu untuk Ramadan kali ini. Allahumma salli ala Muhammad. Itu lain lah. Itu boleh PM lain. Tapi untuk semua pengamalan pada bulan Ramadan ni, niatkan segala kerana Allah. Bukan kerana kita pandai, kita tahu baca, kita lancar. Tidak. Allah izin untuk kita bersama. Berkongsi nikmat untuk beramal. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Untuk semua sahabat Gubernur Iman ini, yang berusaha untuk mengimarahkan bulan Ramadan. Betul Kak Ajar Husniati. Minta maaf kalau saya tersilap kata tadi tu. Cumanya, lebih baik jangan hanya tadarus pada setiap tahun Ramadan. Tadabbur itu lebih utama daripada tadarus. So tahun hadapan, kalau untuk bulan Ramadan, tadaruslah. Tapi upgrade jadi tadabbur. Kalau tadabbur tak habis, tak khatam. Siapa yang suruh khatam pasal bulan Ramadan? Imam Syafi'i khatam 60 kali ke saudara? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu hafal Quran umur 4 tahun. Kita 4 tahun, belum tentu boleh baca lagi dulu. Jadi kita tak boleh buat comparison dengan mereka. Kita ikut buat kemampuan kita. Tetapi buat yang paling utama. Jangan tiap-tiap tahun tadarus saja. Minta maaf saya bukan nak menyalahkan tadarus. Tak, silakan. Tetapi kena upgrade. Bukan sahaja tadarus. Jangan buat Ramadan je. Ramadan tak habis, sambung je lah Syawal. Sambung je lah Zulkaidah. Sambunglah Zulhijjah. Tak cara Ustazah, tak habis bulan Ramadan. Tahu tak cara? Faham tak ayat saya? Tak cara. Tak hebat lah. Habis Ramadan. Tak hebat. Tak rare kan? Tak rare. Tapi kita ni nak Ya, hebat. grup 12 tahun baru ni, grup 12 ICH khatam sama Kak Wan. Daripada Ya, Kak Wan. Syawal sampai bulan Rejab ke Wan, Kak Wan. Kita khatam. Tak kisahlah khatam berterusan. Gubernur Iman boleh buat satu amalan. Sama kumpulan Bermula 12 tu Ramadan. ni. Ya, Tak habis dengan tadabbur sekali. Subhanallah. Pergilah kepada Zulkaidah. Pergilah kepada Zulhijjah. Tiba-tiba masuk Muharram. Ya tak apalah. Oh, lupa nak sebut. Subhanallah. Sekurang-kurangnya 4 bulan sekali. Itu yang saya katakan tadi tu. Ada sahabat-sahabat ni sangat besarlah luas keberkatan. Setiap 4 bulan sekali khatam dan tadabbur. Betul Kak Irwana? Dengan Kak Ira? Saya puji kalian ni dekat grup orang lain ni. Dengan asbab para asatizah mereka yang sangat-sangat berterusan. Tetapi kena ada modal lah. Sebab perkara itu perlu ada modal. Bukan mudah tau. Kerana kalian bermodal lah. Kalian diberi kemudahan untuk bersama berterusan.
So iktibar malam ni cabaran untuk semua pengurusan Gubernur Iman. Jangan hilangkan saya sebab banyak sangat teguran ni. Allahu InsyaAllah Akbar. Ustazah. Belajar kena terima nasihat. Siapa tak nak terima nasihat sila keluar. Allahu Akbar. Saya minta maaf Kak Ajah semua. Saya minta maaf. Tapi itulah yang saya cuba sampaikan, saya cuba ajak kepada jamaah saya. Muslimah Surah Nurul Falah. Begitulah juga sebenarnya. Dia bukan hanya untuk tadarus. 6 tahun pertama memang tadarus. 6 tahun yang kedua saya ajak mereka untuk tadabbur. Last bila nak habiskan tadabbur memang setahun setengah baru habis. Baru nak khatam. Tak bestnya khatam dah sampai setahun setengah. Kau tak habis tadabbur. Sebab kita tak ada banyak masa. Sebab kita duk mengejar tentang khatam Al-Quran saja. Walaupun salah bacaannya. Tapi dia tetap akan dapat 2 pahala. Tetapi kalau kita boleh tadabbur sekali dengan khatam Al-Quran itu, walaupun berbulan-bulan, menjadi capaian yang besar untuk kita bersama di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Kita bukan nak cari pujian manusia. Kita nak cari pandangan Allah SWT. InsyaAllah. Bolehlah buat mesyuarat tergempar. Minta maaf. Cadangan untuk semua ahli jawatan kuasa Gubernur Iman ini. Bukan kalau tahun ini tak bermula. Tahun hadapan lah. Kalau tidak, bermula tahun ini, kalau Syawal, kalau boleh mula tadabbur pada Ramadan ni tak mula, buatlah Syawal untuk tadabbur. Dan teruskan membaca. Kalau seminggu 2-3 kali pun tak apalah. Bukannya setiap hari nak buat benda ni. Sebab dah ada grup kan. Saya doakan Allah akan beri kemudahan untuk semua usaha memahami Al-Quran. Kerana tadabbur itu hukumnya adalah fardu ain. Sebenarnya fardu ain tau, tadabbur tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita kena belajar memahami isi Al-Quran itu. Subhanallah. Tapi pada permulaan tadabbur ini, saya Kak Ajah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau kita tadabbur tu macam payah sikit kan Ustaz, kena tahu makna dia. Tapi kalau tafsir macam mana Ustazah? Kalau kita payah nak faham makna, cari ustaz. Ustaz siapa boleh bagi nama? Ustaz Alien Aminin tu, dia boleh buat tadabbur. Dia kan memang tadabbur kan? Tapi tadabbur dia sekarang ni saya ingat macam beberapa surah je kan? Jadi nanti boleh compile-kan. Dia petik-petik. Compile-kan. Tak? Apa Kak Jah? Tapi kita ada ustaz tadabbur juga. Jadikanlah dia compile-kan semuanya. Jangan tak ikut urutan lah. Ikut urutan lah. Maka setiap mungkin 4 bulan, 5 bulan tu, atam Al-Quran tadabbur. Ada tadabbur sekali. Walaupun berapa ayat. Bukannya banyak-banyak. Tadabbur tak boleh banyak-banyak. Tadabbur ni bukan semua ayat boleh ditadaburkan. Dia ada ayat-ayat yang memang layak untuk ditadaburkan. Ada ayat sebenarnya hanya untuk dibaca, diberi kefahaman saja. Dan tu kena tanya ustaz-ustaz yang itulah yang ramai tu. Tapi nak buat secara konsisten tu satu cabaran lah. Tapi ia adalah satu usaha. Kalau tak boleh buat secara konsisten, kalau setengah tahun tak selesai, jadikan dia setahun. Mudah-mudahan kita dapat memahami Al-Quran dengan lebih luas dan lebih baik, insya-Allah. Minta maaf terlebih waktu begini. Minta maaf terlebih waktu begini. Minta maaf juga kepada siapa-siapa yang bersama ini, yang sabar menunggu sampai akhir ini. Allah jugalah yang akan membalas kebaikan kalian. Kerana nasihat tadi. Mendengar nasihat katanya. Semua orang kena dengar nasihat. Sebenarnya nasihat ini lebih kepada diri saya. Mudah-mudahan. Soalan terakhir Ustazah. Ada soalan lagi? Dah malam ni. Ada terakhir Ustazah. Tak apa Ustazah. Tak apa. Esoklah. Silakan. Esok tak ada kelas saya. Okey. Nak tanya kalau suara wanita waktu semayang tu macam mana Ustazah? Dia kena apa tu dia punya paling kuat sekali macam mana? Suara kalau bersama dengan orang perempuan dia boleh kuat. Kalau sama-sama dengan perempuan tak ada masalah. Dia jadi imam, makmum dia perempuan, tak ada masalah. Kuatkanlah. Baca taranum ke, sikah ke apa, ke nahwan ke silakan. Dia boleh buat macam imam lelaki yang kat masjid tu. Boleh. Macam tu ya Ustazah. Makmumnya kena perempuan. Kalau ada lelaki Ustazah? Tak boleh. Tapi lelaki tu dia tak, kita semayang dengan jemaah wanita. Tetapi dekat area-area tu ada lelaki. Jadi kita kena perlahankan suara ya Ustazah.
Ya saya. Jadi suruh lelaki tu menjauh. Kalau kita nak baca taranum dalam solat. Okey, kekuatan suara tu setinggi mana Ustazah? Tak payah pakai mikrofon lah orang perempuan. Jadi dengar Ada dengar sikit-sikit dia. boleh lah ya? Sekadar Ada jamaah dengar kita kat telinga. belakang dengar sudah. Alhamdulillah. Walaupun lelaki kat luar tu dengar, tak apa ya Ustazah? Jangan sampai lelaki kat luar dengar. Kan saya cakap tadi suruh menjauh lelaki tu kat je. Oh, Lelaki tak boleh dengar suara kita. ya. Kalau ada Kalau lelaki kita suami, kena pertahankan. Apa Kak Jah? suami. Suami. Dah kenapa pula kita jadi imam bila suami ada? Suamilah kena jadi imam. Tak ada lah. Tak boleh. Kalau ada Macam ni suami kita Ustazah. tak boleh jadi imam. Bukan Kalau Ustazah, ada bukan orang kita jadi, lelaki kat rumah kita, orang perempuan tak boleh jadi imam. bukan nak suruh jadi imam. Jadi kita semayang, contohnya, kita semayang seorang-seorang tapi suara tu macam terkuat sikit, suami dengar. Macam mana Ustazah? Kalau sorang-sorang, tak payah kuat-kuat. Yang kena dengar telinga kita je. Oh. Tapi kalau kat rumah tu tak ada orang, kalau setakat suami tu masih boleh dimaafkan lah. Tapi kalau kat rumah sorang-sorang, masa tu kalau nak kuatkan sikit boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kuat-kuat. Sebab kita seorang. Tapi kalau kita jadi imam, belakang kita perempuan, lelaki, boleh kuatkan lebih sedikit. Sampai jemaah kita dengar. Tak ada masalah. Tapi tengah sembahyang tu, tidur suami ada kat sebelah. Dia pun belum sembahyang. Ajak dia jadi imam. Jangan kau perli dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jangan tunjuk kita pandai baca depan dia. Jangan. Ajak dia jadi imam. Dialah kerja jadi imam, kita ikut saja. Wallahualam. Ya, betul. Boleh Kak Jan? Saya minta. Terima kasih Ustazah. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada Kak Amira untuk admin hari ini. Dan juga Kak Zrina. Dan juga sahabat-sahabat yang bersama. Minta maaf. Lewat sangat ni. Terima kasih Mudah-mudahan banyak Ustazah. Kami lah yang kena terima kasih. Terima kasih Ustazah. Tak apa, tak ada masalah Kak Ajah. Cuma Terima besok kasih pagi Ustazah. Assalamualaikum. belum habis lagi ni dah. Terima kasih pun tak apalah. Tak ada masalah. Mudah-mudahan esok pagi Allah akan bangunkan kita bersama sekurang-kurangnya untuk melakukan tahajud walau 2 rakaat. Kerana subuh sangat lambat. Jangan buat alasan keluar lambat daripada kelas Gemadur Iman ni tiba-tiba kau tak boleh bangun. Alasan tidak diterima. Masya Allah, tabarakallah. Astagfirullahaladzim. Minta maaf terketawa kat saya malam ni. Jangan buat alasan. Tapi syukur terjaga sendiri sekarang. Dia bukan sebab terjaga bersama sendiri Kak Noreha, jangan perasan. Saya minta maaf. Malaikat Bukan Allah kita terjaga kan? sendiri. Allah yang beri kita bangun. Bukan kita terjaga sendiri. Allah. Kita kata malaikat gerak kita tak boleh kata gitu. Bukan kalau malaikat gerak kita bukan gerak, kita kejung nanti. Allah Akbar. Yang izin kita bangun esok pagi adalah Allah. Tiba-tiba Salah malaikat juga. datang gerak. Bangun Noreha. Siapa ni malaikat? Mau kejung kita kat situ. Akbar. Tak nak kata gitulah. Saya minta maaf. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini dah pukul 11 ni. Kita kena tidur insya-Allah. Tidur niat untuk Allah bangunkan. Niat untuk beramal. Niat untuk menambah kebaikan. Niat Kak minta kedua kata. Jangan tidur lambat-lambat Kak Ajah. Biar tidur dalam keadaan yang sederhana dan boleh bangun dengan keadaan yang lebih segar dan cepat. Supaya Allah bangunkan kita lebih baik. Lepas ni jangan ada meeting lagi dah. Tidur. Jangan macam-macam. Jangan buat apa-apa meeting lagi dah. Meeting besok pagi. Ada tadarus Ustazah. Ayah dululah tadarus tu. Besok je lah. Dah malam dah ni. Besok pagi-pagi subuh tadarus. InsyaAllah. InsyaAllah. Minta maaf. Saya tutup Ustazah. Okey, saya Baik, serahkan kembali kepada Kak Amira. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakatillah, Ustazah. Alhamdulillah kita dapat banyak ilmu yang baru kita tahu hari ini. Moga kita dapat hindarkan dan kita dapat hindarkan perkara-perkara yang Allah larang. Syukur dengan rahmat Allah, syukur dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat duduk dalam halaqah ilmu, insya-Allah. Amin.
Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Masya-Allah. Tanpa jemaah-jemaah ni siapalah Gemenur Iman? Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi izinkan saya buat hebahan Ustazah. Pada pukul Silakan. 6.45 pagi kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zaidi bin Ibad dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah. Pada pukul 10 pagi kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman dengan hadis Qudsi. 5 petang dengan Ustaz pilihan. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yang Amat Arif Dato' Abbas bin Nurdin dengan pengajian Tauhid, dan 9.15 malam kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah kullana insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا وأعمالنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتأملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاه يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ampunkan kami, beri kemudahan pada kami ya Allah, beri ketenangan untuk beramal dengan amalan yang dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW menurut perintahmu dan juga mentaati segala apa yang engkau telah berikan kepada kami ya Allah sebagai satu pinjaman, dan ianya adalah sebagai satu perkara yang sebenarnya ketika mana engkau mengizinkan, itulah kemudahan yang engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim, di malam yang berbahagia ini dan penuh barakah ini, mudah-mudahan segala ilmu yang kami pelajari dan kami dapati pada malam ini akan diberikan kemudahan untuk difahami dan diamalkan dalam seluruh kehidupan kami ya Allah, ila yaumi akhiri hayatuna ya Allah, pada akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna ila baitikal atiq wa masjidin nabawi fi hadzal Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi pada iman, sahabat-sahabat semuanya yang dikasihi oleh Allah, dan saya menyayangi kerana Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah pilihan Allah untuk berterusan memahami syariat Nabi Muhammad SAW. Akhiru da'wahum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.